الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayah daripadanya, izin daripadanya dapat sama-sama kita berkumpul dan bertemu semata-mata untuk mendirikan sunnah majlis ilmu dan semata-mata untuk mendengar dan mempelajari kata-kata mutiara daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya amat bersyukur kepada Allah yang telah mentakdirkan majlis-majlis sebegini dan memakmurkan majlis-majlis sebegini di mana-mana di bumi Malaysia yang bertuah ini. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kepada kita keikhlasan dan kurniakan kepada kita istiqamah untuk mempelajari dan terus mendalami ilmu yang diwarisi daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Wafdi bin Huzaid, seringkat pernah belajar di Maktab Mahmud selama 4 tahun, kemudian belajar di Ma'had Muhammadi lebih kurang 3 tahun, kemudian berpeluang mempelajari cara talaqi sistem pondok di sebentar saja, beberapa bulan di pondok Faisal Tumbuh dan setahun setengah di pondok Kandis. Kemudian alhamdulillah dapat rehlah pergi ke negeri Syam dan Syekh, dan di sana saya dikurniakan Allah Ta'ala kesempatan untuk mempelajari ilmu agama ini daripada mulut para alim ulama. Dan alhamdulillah saya berada di sana selama lebih kurang 9 tahun. Kemudian balik ke sini sekarang tugas sebagai imam di Masjid Bukit Jelutong, dan juga pernah mengajar di beberapa sekolah agama, antaranya Sekolah Ma'at Hafiz di Mengkuang Titi, Bukit Musajam, kemudian Sekolah Ma'at Tahfiz wa Ta'lim di bawah Muslim. Tapi sekarang ni saya tumpu untuk tugas sebagai imam juga dakwah, insya-Allah. Dan di masjid kami juga kami telah membaca kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin, lebih kurang dah 4 tahun. Dan oleh sebab kelas itu kepada orang awam, jadi tak boleh nak baca lagi. Jadi konsep yang kita nak ambil pada malam ini di hadapan saya adalah para penuntut ilmu, semuanya mahir-mahir bahasa Arab. Jadi tak perlu kita berhenti terlalu lama dalam sesuatu hadis kan, syarah ringkas, kecuali kalau dalam hadis itu ada ibarat yang payah sikit ataupun kurang jelas, ataupun hadis itu mengandungi begitu banyak, setiap hadis mempunyai banyak faedah dan rahsia-rahsia, tapi kita memadai kita ambil cara pertengahan, tidak terlampau panjang lebar, juga tidak terlampau ringkas. Ataupun kita nak baca saja, boleh juga baca saja, lagi senang, cepat faham kan? Yang penting ialah faedah, kita ambil faedah dan kita beramal. Dan majlis kita ni insya-Allah kita terbantu untuk mendengar ilmu dan beramal dengan ilmu dengan ikhlas, insya-Allah, dan nak sebarkan pada seluruh insan. Sebelum kita nak masuk kitab Riyadhus Shalihin, pengarangnya tidak asing lagi kepada kita semua, iaitu Al-Imam Yahya Ibn Musharraf
ibn Muri, ibn Hasan, ibn Husain, ibn Muhammad, ibn Jum'ah, ibn Hizam, Abu Zakaria Nawawi Ad-Dimashqi. Setengah orang dia baca Murri, Datuk. Datuk Imam Nawawi yang kedua. Bacaan tu salah. Yang betulnya ialah Muri, tanpa roh tu tanpa disabdukan, disyadahkan. Antara kitab yang terbaik yang menceritakan tentang kisah hidup Imam Nawawi, sejarah hidup dia, terjemahan dia, biografis Imam Nawawi ialah kitab Al-Minhajus Sawi fi Tarjamatil Imam Nawawi, karangan Al-Imam Suyuti, sahibul tasanif Al-Mufidati wal Katsirah rahimahullah ta'ala. Satu, saya tak ada lagi, saya boleh download daripada internet. Dia kurang 111 muka surat. Jadi antara kitab yang terbaik lah. Sebab yang mengarang itu pun imam yang hebat, itu Imam Suyuti. Baik, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dilahirkan pada tahun 631 Hijrah. Sama 1434 Hijrah. Jadi antara kita yang mengenal Imam Nawawi berapa tahun? 1434 tolak 631. Imam Nawawi meninggal pada tahun 676 Hijrah. Jadi seluruh kehidupan Imam Nawawi lebih kurang 45 tahun, 631 sehingga 676 Hijrah. Beliau dilahirkan di sebuah kampung yang kecil namanya Nawa. Jadi Nawawi itu adalah nisbah, dihubungkan kepada tempat asal kelahiran beliau, iaitu kampung Nawa. Dan kampung Nawa ini terletak di selatan Bandar Damsyik, berdekatan dengan sempadan Jordan, di kawasan negeri Dar'a, di dalam daerah Hauran. Jadi jarak kampung Nawa ni antara Nawa dengan Damsyik, Bandar Damsyik lebih kurang dalam 20-25 km. Dan ketika saya belajar di Damsyik, di Dimash, selalulah kami pergi menziarahi maqam Imam Nawawi yang penuh dengan keberkatan dan nur. Yang sekarang ni pun maksudnya keberkatan dia tu nampak, iaitu revolusi ataupun kebangkitan rakyat di Syria bermula daripada kawasan Imam Nawawi, daripada Dar'a. Dimulakan oleh kanak-kanak yang belajar di sekolah rendah. Mereka yang mulakan, mereka itu boleh anak, dia kata orang-orang yang tinggal di kampung Imam Nawawi. Mari kita dengar beberapa puji-pujian alim ulama terhadap Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Antaranya Imam Tajuddin As-Subki, sahib kitab Tabaqatil Kubra. Imam Tajuddin As-Subki yang punya kitab yang terkenal dalam menterjemahkan ataupun menulis tentang sejarah para ulama dalam mazhab Syafi'i, Tabaqatil Kubra. Beliau berkata, Ustadzul Mutaakhirin wa hujjatullahi 'alal lahiqin. Imam Nawawi adalah ustaz kepada ulama yang mutaakhirin. Kita ada salaf, kita ada khalaf. Salaf ni 300 tahun pertama, selepas itu dinamakan khalaf. Jadi Imam Nawawi adalah guru kepada semua ulama mutaakhirin. Hujjatullahi 'alal lahiqin, dan merupakan hujjah Allah Ta'ala ke atas orang yang datang kemudian pada golongan salaf. Ma ra'atil a'yunu azhada minhu fi yaqabatin wala manam. Tidak pernah melihat mata-mata orang-orang, mata-mata manusia, orang yang lebih zuhud daripada dia, sama ada dalam mimpi ataupun dalam sedar. Dan tidak pernah dilihat orang yang amat wala ayanat akthar ittiba'an minhu li turuqis salihin min ummati Muhammadin alaihi afdhalus salati wassalam. Dan mata-mata manusia tak pernah melihat orang yang paling banyak mengikut jalan-jalan para salafus saleh daripada kalangan umat Muhammad SAW melebihi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Lahu at-tasaniful mufidatu wal manaqibul hamidatu wal khasailu allati jama'at tarifa kulli fadlin wa fadidah.
Imam Nawawi mempunyai karangan-karangan yang begitu banyak dan begitu banyak faedah, mempunyai sifat-sifat yang amat mulia dan akhlak-akhlak yang terpuji, sehingga kan karangan Imam Nawawi ini mengumpulkan semua maklumat yang lama dan maklumat yang baru, semua ilmu yang diwarisi sejak pada zaman sahabat Nabi SAW sehinggalah pada zaman beliau. Dan Imam Nawawi adalah seorang yang wal-wari'u alladhi kharraba bihi dunyahu wa ja'ala dinahu ma'mura. Seorang ulama yang sangat warak, yang memusnahkan dunianya dan menjadikan agamanya itu makmur, akhiratnya itu yang makmur. Dia tak makmurkan dunia, merosakkan akhirat, tapi dia orang yang memakmurkan akhirat dan sanggup memakmurkan akhirat walaupun terpaksa merosakkan dunia. Wazuhdu alladhi kana bihi Yahya sayyidan wa hasura. Dan seorang yang sangat zuhud, yang dengan sikap zuhud itulah dia adalah seperti seorang nabi yang bernama Yahya, yang hidup dalam keadaan menjadi ketua yang tinggi dan hasuran. Hasuran ni maksudnya tak tahu lah. Jadi banyak lagi kata-kata yang di antaranya kata-kata lagi seorang ulama yang namanya Ibnu Fadlillah dalam kitab Masalikul Absar fi Mamalikil Amsar. Syekhul Islam Imam Nawawi adalah syekh pada agama Islam. Alamul Awliya, bendera kepada para awliya, maksudnya kemuncak ataupun alam ni kita boleh terjemah kemuncak atau bukit, nama alam dia. Bukit kemuncak kepada para awliya. Qudwatuz Zuhad, Qudwatuz Zuhadi. Qudwah ni maksudnya apa? Tauladan kepada para orang-orang yang zuhud. Wa rajulu ilmin wa amal, seorang lelaki ilmu dan amal. Maksud seorang lelaki yang berilmu dan beramal. Banyak orang yang berilmu tapi tak ramai orang yang boleh menggabungkan antara ilmu dan amal. Wuffiqa lil ilmi wa suhila alayhi wa yusira lahu wa suyira ilayhi. Dia ditaufikkan oleh Allah untuk berkhidmat kepada ilmu dan dipermudahkan ilmu agama ke atasnya. Dipermudahkan untuknya semua ilmu agama, semua bidang ilmu agama, dan dijadikan orang semua pergi berjalan bertemu dengan dia. Sebab apa? Sebab kemantapan dan kedalaman ilmu agama, keluasan ilmu agama yang Allah kurniakan oleh Imam Nawawi, sehingga ramai ulama, bukan saja orang biasa, ulama-ulama sendiri pergi berjalan cari Imam Nawawi untuk belajar dan mengambil berkat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Nawawi ini seorang yang sama-sama seorang yang sangat berani dan tegas, khusus di hadapan para pemerintah yang zalim. Sekali itu di Damsyik ada seorang raja namanya Malik Zahir Bibras bin Abdullah. Bibras bin Abdullah. Raja ni nama raja yang ketika itu dia menguasai negeri Mesir, Syam dan Halab. Dia seorang yang raja yang mempunyai cita-cita yang tinggi untuk menguasai dan membuka negeri-negeri yang masih lagi belum dibuka oleh Islam. Tapi dalam masa yang sama dia juga seorang raja yang ketika itu ada ambil kesempatan daripada harta-harta negara, harta-harta kerajaan, harta-harta khilafah. Lalu dia sampai satu peringkat ketika tentera Islam dia menghadapi serangan yang lebih hebat daripada tentera kafir Rom. Lalu dia meminta semua ulama mengeluarkan fatwa agar seluruh rakyat, setiap seorang daripada rakyat, tak kira miskin ataupun kaya, kena infakkan untuk membina dan membekalkan satu pasukan tentera yang kuat, lebih untuk melawan musuh-musuh Islam. Itu semua ulama pun sign lah, keluarkan fatwa supaya kerajaan paksa setiap rakyat supaya keluarkan duit sumbangan untuk supaya sumbangkan sesuatu pada pasukan tentera yang akan dibentuk. Sampai pada Imam Nawawi, Imam Nawawi pergi kepada raja,
pergi ke istana dia dan terus berkata, laqad aftauka bil batil laysa laka akhdhu ma'unatin hatta tanfada amwal baitil mal wa tu'idu anta wa nisa'uka wa mamalikuka wa umara'uka ma akhadhtum za'ilan 'an haqqikum wa taruddu fawadil baitil mal ilayhi. Demi sesungguhnya mereka semua para ulama tu telah memberi fatwa kepada kamu dengan kebatilan. Fatwa mereka yang mengharuskan bahkan mewajibkan itu adalah satu kebatilan dan kepalsuan. Tiada bagi kamu hak untuk mengambil apa sahaja pertolongan daripada rakyat sehinggalah habis semua harta Baitul Mal. Dan kamu kembalikan, kamu, isteri-isteri kamu, semua menteri-menteri kamu, gubernur-gubernur kamu semua kembalikan apa yang kamu ambil lebih daripada hak kamu. Jadi apabila pemimpin hidup dalam keadaan kaya raya, mewah, gaji yang begitu tinggi dan sebagainya, hidup dengan berbagai kemudahan, tiba-tiba nak minta kepada rakyat yang miskin supaya sumbangkan. Selagi kamu semua, jadi hendaklah pasukan tentera tu memenuhi fatwa kata haram bagi pemerintah untuk ambil duit rakyat, sehinggalah pemerintah tu sendiri dia membelanjakan habis di Baitul Mal pun dah tak cukup, kemudian dia kurangkan, dia kembalikan semua apa yang diambil oleh dia, oleh isteri dia, oleh anak-anak dia, oleh semua kerabat-kerabat dia, gubernur-gubernur, menteri-menteri dia, semua yang ambil hak rakyat secara zalim kan, kembalikan semula. Dan mereka, kamu semua dulu yang patut menginfakkan untuk membina tentera ni kan, kalau tak cukup barulah ambil kepada rakyat. Lalu raja kata kepada menteri dia, iqta' wadhaif hadha al-faqih wa rawatibahu. Tarik balik kan, jawatan faqih ni dan segala gaji-gaji dia potong. Lalu menteri-menteri dia kata jawab, innahu la wazifata lahu wa la ratib. Ulama ni, faqih ni, dia mana ada jawatan apa pun dalam kerajaan, nak potong pada dia pun tak ada gaji apa pun. Lalu raja tanya, famin aina yakul, daripada mana dia makan? Kerja tak ada, jawatan tak ada, hanya mengajak ilahi ta'ala, tak ambil apa-apa upah. Jadi dia makan juga. Lalu menteri jawab, mimma yab'asu ilaihi lahu. Dia makan daripada sekadar apa yang dihantar bekalan oleh ayah daripada Nawah. Ayah dia berjalan kaki hantar makanan pada dia seminggu sekali. Bekalan makanan hantar sebulan sekali. Ayah dia berjalan kaki daripada Nawah ke Damsyik yang jarak dia 85 km. Demi nak jaga anak dia ni sebagai seorang yang alim, supaya tak terikat dengan siapa-siapa. Jadi dia berani kata benar. Sebab kalau ulama ni terjalan kerajaan, kalau kerajaan buat sesuatu yang menyalahi syariat, dia tak berani nak keluarkan fatwa. Sebab kalau fatwa bercanggah dengan kehendak pemimpin, kena potong gaji, kena pecat jawatan dan sebagainya. Bila lagi zaman sekarang, setiap bulan terikat nak bayar kereta, nak bayar rumah, macam-macam. Lalu raja pun dia kata kalau macam ni tak ada cara lain, bunuh dia. Lalu dia pun bila dia azam nak bunuh Imam Nawawi dalam istana dia tu, dia diarahkan supaya ditutup pintu-pintu nak bunuh Imam Nawawi. Tiba-tiba Imam Nawawi dalam satu riwayat tepi di kanan raja tu ada replika ataupun ada replika binatang buas harimau yang telah serang kulit harimau, telah dibunuh harimau tu. Jadi dia ambil kulit dia, tinggal kepala saja, tu dia rentangkan kiri kanan. Jadi Imam Nawawi kata tengok, tiba-tiba raja tengok harimau tu seolah hidup nak terkam ni. Dan satu riwayat yang lain, bila raja tu bangun nak pergi kepada Imam Nawawi, nak penampak dia, pelempang dia dan nak suruh askar ataupun menteri-menteri tarik Imam Nawawi, ikat dan kurang penjara dan bunuh. Sebab dia bangun nak pergi kepada Imam Nawawi, tiba-tiba dia nampak antara dia dengan Imam Nawawi, tiba-tiba datang seekor singa yang amat ganas nak terkam dia. Singa betul. Dia pun terduduk dan gemetar, takut dia tolong jangan. Tapi semua menteri kan, orang tak nampak apa-apa ni. Lepas tu
Setiap kali dia cuba kali kedua, kali ketiga, dia akan berdepan dengan harimau, dengan singa. Jadi akhirnya dia sedarlah bahawa Imam Nawawi ni bukan calang-calang ulama. Akhirnya dia pun bertaubat dan mohon maaf pada Imam Nawawi, dan dia menjadi raja yang baik selepas itu. Imam Nawawi ada seorang anak murid namanya Ibn Attar, Alauddin Ibn Attar. Alauddin Ibn Attar ni antara anak murid Imam Nawawi yang banyak meriwayatkan cerita Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ibn Attar dia cerita, ni azan dari masjid Syakir ni. Imam Ibn Attar, Alauddin Ibn Attar, dia tulis dalam terjemahan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dia kata Imam Nawawi ni sejak orang kecil lagi sebenarnya Allah telah tulis dan telah letakkan sejak azali bahawa dia ni daripada kecil lagi adalah seorang wali Allah, orang yang sadiqin. Apa bukti dia? Bukti dia ialah sejarah hidup dia. Sejak daripada kecil lagi, ketika umur dia 4-5 tahun, 3-4 tahun, dia dah suka bila ayah dengan mak dia baca Quran, dia berhenti bermain, dia duduk ayah dengan mak dia dengar Quran. Dan daripada kecil lagi dia habiskan masa dia dengan banyak mengaji Al-Quran Al-Karim. Pada satu hari, ketika umur dia 7 tahun, ketika itu bulan Ramadan, malam ke-27, sedang dia dan keluarga dia tidur, ayah dan mak dia tidur dalam bilik yang kecil. Mereka ni keluarga yang pakai miskin. Tiba-tiba Imam Nawawi terbangun di tengah-tengah malam dan dia kejutkan ayah dan mak dia. Dia kata, "Ya abati, ma hadha an-nur alladhi qad mala'a ad-dar?" Wahai ayahku yang dikasihi, cahaya apakah yang penuh memenuhi, cahaya apakah yang sangat terang memenuhi bilik ini? Jadi ayah dengan mak dia bangun, makin tengok, gelap je bilik. Dan dia kata, betul nampak cahaya tangan. Lalu mereka pun faham bahawa malam tu malam Lailatul Qadar. Jadi Allah Ta'ala kasyaf dari kecil lagi, umur 7 tahun dapat lihat masa tu malam Lailatul Qadar. Ketika umur dia 10 tahun, ketika bermain dekat satu kawasan di kampung awal, kampung dia lah, para kanak-kanak yang lain sedang bermain lah. Dan mereka semua paksa tarik Imam Nawawi satu kecil lagi, umur dia lebih kurang 10 tahun, supaya main dengan mereka, berseronok dengan mereka, main dengan mereka, kejar-kejar dan sebagainya. Dia lari, lari dan menangis daripada mereka untuk dia baca Quran. Dia lari, dia duduk dalam bawah pokok seorang-seorang, dia buka Quran, dia baca. Baik,
Keadaan itu dilihat oleh seorang syekh namanya Syekh Yasin bin Yusuf Al-Marakishi. Syekh Yasin Ibn Yusuf Al-Marakishi. Dia bukanlah seorang ulama yang sangat hebat, tapi dia seorang yang sangat soleh, sehingga para ulama menyebut bahawa dia ni adalah seorang wali. Dia meninggal tahun 687 Hijrah. Syekh Saleh Yasin bin Abdullah Al-Maghribi Al-Marakishi. Asal daripada Maghribi, Marakish ni Maghribi lah. Tapi dia hidup di Nawar, dan dia lihat dia lihat Imam Nawawi sejak umur 10 tahun lagi. Dia tak suka dengan perkara-perkara yang sia-sia. Dia habiskan masa dia dengan Quran. Lalu Syekh ni cerita, dia kata fawaqa'a fi qalbi mahabbatuhu. Lalu tercetus dalam hatiku ni cinta dan sayang kepada budak. Budak ramai semua kat seronok main, lompat sana sini, kejar sana sini. Tapi dia ni umur macam tu, dia lebih suka menyendiri dan habiskan masa dia dengan Al-Quran. Lalu Syekh Yasin ni, dia kata, aku pun fa'ataitu alladhi yuqri'uhu al-Quran fawassaitu bihi wa qultu lahu hadha as-sabi yurja an yakuna a'lama ahli zamanihi wa azhadahum wa yantafi'u an-nasu bihi. Syekh Yasin ni dia kata, aku pun pergi cari Imam Nawawi ni belajar dengan siapa guru Quran dia. So bila dia jumpa guru Quran Imam Nawawi, dia kata kat guru Quran tu dia pesan, budak kecil ni satu hari nanti dia akan menjadi orang yang paling alim di zaman dia, dan orang yang paling zuhud, dan seluruh manusia akan dapat manfaat daripada ilmu dan kezuhudan sifat dia. Lalu Syekh ni tanya, amunajjimun anta, kamu ni tukang dukun kan? Tukang tenung nasib kan? Dia kata, la wa inna ma antaqani Allahu bidzalik. Tidak, tetapi Allah yang tuturkan lidah aku dengan ungkapan itu. Ini diberikan apa itu dia panggil firasat, firasat orang yang beriman. Nabi SAW bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Seorang tu bila dia jaga betul hati dia, selalu bertaubat, jaga anggota tubuh badan daripada buat maksiat, istiqamah melakukan ibadat, akhirnya Allah Ta'ala akan kurniakan kepada dia panggil firasat, mata hati yang terang. Dia dapat lihat masa depan, dia dapat boleh agak apa yang akan berlaku, dan firasat itu adalah firasat yang tepat, kerana dia adalah kurniaan Allah dan ilham daripada Allah. Ittaqu firasatal mu'min, takutilah oleh kamu sekalian firasat orang-orang yang beriman, fa innahu yanzuru bi nurillah, dan sesungguhnya dia melihat dengan cahaya daripada Allah. Lalu Syekh Quran, guru Quran dia pun cerita kisah ni pada ayah Imam Nawawi. Siapa nama ayah Imam Nawawi? Syaraf. Nama dia Syaraf. Imam Nawawi nama apa? Yahya. Yahya ibn Syaraf. Apa kunyah Imam Nawawi? Abu Zakaria. Kunyah Abu Zakaria. Lalu ayah dia pun bila dengar guru Quran macam tu, ayah dia pun berusaha membantu Imam Nawawi untuk dia khatam hafal Quran sebelum balik. Jadi sebelum balik dia dah khatam Quran. Tak sebut ini umur berapa, tapi sebelum balik kita bersama lagi umur 14, 15. Kalau negara Arab 14, 15 dah boleh. Maksudnya sebelum tu lagi lah, umur dia 12 tahun, 11 tahun dah khatam Quran. Khatam Quran tu maksud apa? Ingat betul kan? Khatam Quran tu bukan baca, hafal. Kalau istilah khatam Quran di sisi ulama, untuk ulama qiraat ataupun ulama maqari ini, dia sebut khatam Quran maksudnya khatam dengan hafal ya. Dengan baca tu tak, baca tu boleh lah secara majaz saja khatam. Subhanallah, Al-Quran memang Allah SWT jadikan dia untuk dibaca selalu. Kalau seorang tu dia dah khatam, kemudian dia tinggal, dia jarang ulang. Walaupun ketika khatam tu mantap, bila sebab dia jarang ulang, akhirnya lupa. Dia lupa tu dosa, lupa Quran tu dosa-dosa besar. Kita tengok di sini sedih di Malaysia ni, dia Alhamdulillah budaya hafal Quran dan trend
tu wujudkan masa tahfiz dah banyak. Tapi kita nak cari hafiz yang betul-betul kualiti, yang betul-betul saya ingat dan boleh baca dengan betul-betul tepat bacaan dia, ikut tajwid dan makhraj dapat boleh betul, kemudian lancar betul bacaan dia, tak apa tu, tak agak-agak ataupun tak terlupa. Saya nak buat jarang. Ada sebuah masjid dekat Shah Alam tu, masjid yang besar. 3 bulan Ramadan, imam-imam dia semua hafiz, tapi buka Quran. 3 tahun buka Quran besar. Tapi nama hafiz, nama hafiz saya buka Quran. Saya kata saya boleh jadi imam kalau macam tu kan. Kamu nama hafiz tapi tu buka Quran. Maksudnya kamu tak hafal betul. Nak nama hafiz tu nak betul-betul ingat. Dia seingat, sehingga kan apa tu, para ulama menyebut orang yang hafal Quran ni, dia hidup dengan Quran. Dia tak buang masa macam orang lain. Malam dia tak habis dengan tidur, malam dia habis dengan Quran. Quran tu jadi darah daging dia. Jadi ketika umur Imam Nawawi umur 11 tahun, 12 tahun, Quran tu dah jadi darah daging dia. Maksudnya masa kosong dia baca Quran, sehingga mimpi pun menggigau pun keluar ayat Quran. Itu hafiz betul. Dia tengah tidur, kita kejut dia bangun, sambung ayat ni, terus sambung. Itu hafiz. Orang Arab ramai, saya tengok orang Arab yang hafal Quran yang betul-betul bersanad daripada syekh, yang mukri betul. Misalnya sebahagian betul hafiz-hafiz Arab daripada Syria, daripada Mesir, daripada Palestin yang datang ke Malaysia bulan Ramadan itu, dia datang ke masjid kita, dia tanya, kita tidak apa bagi tahu awal pun, sebelum nak naik sembahyang tu kita tanya nak baca apa. Saya kata baca surah Yusuf, terus baca surah, misalnya kami nak baca juzuk ke 19, terus baca. Tak payah buka Quran cek dulu, ulang gaji dulu, tak ada. Sebab apa, memang lah hati dia, memang ingat terus. Jadi ketika Imam Nawawi umur 11, 12 tahun, dia dah hafal Quran dengan mantap dan lancar. Orang Mesir pun terkenal dengan hafalan yang mantap. Contohnya Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad Al-Ghazali semua kenal kan, antara anak murid Imam Hasan Al-Banna. Dia hafal Quran. Syekh saya cerita Syekh Abdul Aziz Saib, anak murid pada Imam Al-Ghazali, Syekh Al-Ghazali ni. Dia hafal Quran, dia boleh ulang lebih belakang. Mantapnya hafalan itu kan? Boleh ulang ayat terbalik kan. Misalnya kita ambil surah mudah, surah Qul-Huwallahu Ahad, dia baca, dia boleh baca daripada ke belakang. Macam mana nak baca ke belakang Qul-Huwallahu Ahad? Lam yakul lahu kufuwan ahad, lam yalid wa lam yulad, Allahus samad, Qul huwallahu ahad. Jadi satu Quran dia boleh baca ke belakang, boleh ingat betul. Dia sebut satu ayat, dia scan ayat ni ke surah apa, tengah ke, bawah ke, atas ke, ayat sebelum tu boleh, ayat selepas tu boleh. Maksudnya dia memang hidup dia dengan Quran, sentiasa dengan Quran. Di mata dia jaga boleh tengok maksiat, dengar dia jaga boleh dengar muzik. Allah berikan, itu Allah yang maha berkuasa. Jadi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, umur dia sebelum balik lagi, dan 11-12 tahun dia dah mantap dengan hafalan Quran. Ibn Attar meriwayatkan, berkata Syekh Imam Nawawi, ketika umur aku falamma kana umri 19 sana qadima biwalidi ila Dimashq sanata 49 fasakantu al-madrasata ar-rawahiyyah wa baqitu nahwa sanatayn lam adha jambi ila al-ardi wa kana quti fiha jirayat al-madrasati la ghair. Ketika umur aku 19 tahun, ayah aku bawa aku pergi ke bandar Dimashq. Setelah dia habis belajar dengan dia habis semua ilmu daripada ulama-ulama kampung dia, negeri dia, dia pun berhijrah ke Damsyik. Sebab Damsyik ketika itu terkenal dengan sarang alim ulama, macam sarang lebah. Alim ulama semua berkumpul pada seluruh dunia ni, handal-handal semua berada di Damsyik. Ketika itu dia kata tahun 649. Lalu Imam Nawawi kata, aku tinggal di madrasah namanya Madrasah Rawahiyah. Madrasah Rawahiyah ni ialah madrasah yang pada zaman itu memang kita kata melekat bangunan itu tepi dengan Masjid Nabawi.
Majid Umur Jamiah Umur sekarang. Sampai sekarang ni masih ada madrasah itu. Madrasah Rawahiyah Al-Ashrafiyah. Menawi kata ketika mula-mula ketika tu umur dia berapa? 19 tahun. Sampai saja kat madrasah tu punya semangat mengaji untuk ilmu. Selama 2 tahun aku tak pernah letakkan lambung aku di atas muka bumi, di atas tanah. Maksudnya dia tidur dalam keadaan duduk. Tidur kitab keliling, tidur mengantuk tidur atas kitab. Ataupun tidur kat sandar dinding, tak tidur apa lagi dengan tilam, dengan selimut, tak ada. Hafiz tu tanbiha fi arba'ati ashhurin wa nis. Jadi pada tahun pertama dia kata aku hafal kitab Tanbih karangan Imam Syirazi. Kitab Tanbih ni 2 jilid kan. Aku hafal dalam masa 4 bulan setengah. Wa hafiztu rubu'an muhadzab fi baqis sana. Dan aku hafal 1/4 daripada kitab muhadzab baki sana, maksudnya 7 bulan, 7,5 bulan. Jadi setahun ada 12 bulan. Hari yang kedua, tahun pertama di Madrasah Rawahiyah, dia hafal kitab Tanbih. Dia ambil masa berapa Tanbih yang 2 jilid tu, dia ambil masa 4 bulan setengah. Baki tu dia ada lagi 7 bulan setengah. Dia hafal 1/4 daripada kitab muhadzab. Dan Imam Nawawi ni, dia punya, kita kata ketika tu umur dia 19 tahun, dia punya, kita kata, suci dan bersihnya hati ni. Dia tak tahulah masalah, dia tak ambil tu, yang kita kata, tak sampai ke telinga dia maklumat tentang masalah kita kata hubungan antara lelaki dan perempuan. Imam Nawawi ni sampai umur 45 tahun dia meninggal keadaan tak tahu. Dia kata ketika aku tahun pertama ke Madrasah Rawahiyah, lamma qara'tu qawla tanbih yajibu al-ghuslu min iladil hashafah, kuntu azunnu annaha qarqaratul batni, qarqaratul jawf. Wa qa'adtu muddatan aghtasilu minha bil ma'il baridi hatta tashaqqaqa dhahri. Dia kata ketika tahun pertama lah ketika aku baca ibarat tanbih Imam Syirazi yang kita baca, yajibul ghuslu min iladil hasyafa, wajib mandi daripada memasukkan hasyafa. Dia tak faham hasyafa tu. Dia kata kuntu azul annaha qarqaratul batn. Dia kata aku sangka hasyafa ni adalah sejenis nama bagi apa tu, sakit perut kan. Jenis penyakit namanya hasyafa. Penyakit ni adalah sakit perut. Qarqaratul batn maksudnya perut berona kan. Sakit perut. Silap makan sakit perut. So dia kata aku duduk, aku tinggal beberapa satu tempoh yang panjang. Sebab aku tak faham apa maksud itu hasyafa. Hasyafa ni kepala zakar, tempat potong ketika sunat kan. Maksudnya apa yang Nabi dia jauh daripada masalah budak-budak menahudi ni kan. Dia jauh sebab apa, fikiran dia sibuk dengan ilmu. Tak masa fikir masalah, ataupun tak tahu, sampai tak tahu langsung apa itu seks contohnya kan. Dia baca dalam kitab mereka wajib mandi daripada memasukkan hasyafa. Dia faham apa dia hasyafa ni. Dia ingat hasyafa tu ialah apa tu, sakit perut berona. Lalu dia pun kata setiap kali perut aku sakit, silap makan, kiri-kiri dapat aku pun mandi dengan air yang sejuk kan, sehinggalah tulang belakang aku sakit. Mandi dengan sejuk, tak panas kan dia. Tapi zaman kita sekarang ni budak-budak umur 5-6 tahun pun tak tahu. Ini antara cabaran yang besar yang kita hadapi zaman sekarang ialah bila hubungan dalam bilik tidur tu dibuka pintu luas. Zaman dulu budak-budak kurang tahu nak tahu masalah ni, masalah seks ataupun masalah kelamin ni. Sekarang ni budak-budak kita nak kes rogol sampai budak-budak sekolah apa je, budak sekolah rendah. Maksudnya apa? Maksudnya kita berada dalam zaman yang amat bahaya, yang mana Nabi SAW sebut nanti bahawa akan banyak tanda-tanda kiamat, akan banyak anak-anak zina. Jadi itu memang amat menyakitkan. Tambah sekarang ni handphone ni kan. Dulu kalau orang nakal-nakal, budak nakal, dia tengok wayang kat mana? Kat sinema kan. Zaman dulu lah. Di zaman sekarang ni dalam setiap rumah ada wayang.
Sekarang ni bukan saya dekat setiap tangan ada banyak. Jadi kalau tidak ada iman, takut kepada Allah, takut Allah melihat, Allah akan hisab kita, maka tak ada alasan untuk orang tak buat dosa. Orang akan mudah tergurau, orang mudah sangat dia boleh sesuatu apa. Sebab kat tangan dia, siapa pun tak tengok dalam bilik seseorang, boleh dia tengok misalnya filem-filem yang lucah sebagainya, walaiyazubillah. Jadi itu cabaran yang amat bahaya pada zaman sekarang. Dan tapi macam mana pun kita kena hadapi itu realiti zaman kita. Macam mana kita nak bentuk satu generasi yang suci, bersih, yang takut kepada Allah, yang tidak menjaga anggota tubuh badan dia daripada perkara-perkara yang haram. Jadi Imam Nawawi zaman dia amat suci dan bersih. Hubungan antara lelaki dan perempuan cukup dijaga, aurat, batas-batas aurat, sehingga dia tak tahu kisah ni. Jadi ketika tahun kedua, dia kata, aku mula dalam kelas, aku antara syekh yang aku sentiasa mula sama, biasa lazimi dia ialah Al-Imam Syekh Zainul Asir Zuhair. Al-Imam Al-Alim Al-Zahid Al-Wari' Abu Ibrahim Ishaq ibn Ahmad Al-Maghribi Al-Syafi'i. Antara dua Imam Nawawi dalam ilmu fiqh ialah Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Uthman Al-Maghribi Al-Syafi'i. Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Uthman Al-Maghribi Al-Syafi'i, yang meninggal pada tahun 650 Hijrah. Lalu aku melazimi kelas kelas fiqh Imam Ishaq ni, Abu Ibrahim. Dan aku bersungguh-sungguh menghadiri kelas-kelas dia, sehinggalah akhirnya dia sangat sayang pada aku. Dan dia jadikan aku ni sebagai kita panggil kepala kelas, Mu'aidud Dars. Jadi Imam Nawawi baca, Syekh terang. Nawawi dia baca kitab, Syekh terang. Dan apa-apa masalah, kalau pelajar lepas Syekh tak faham, masa mula kaji terang, Imam Nawawi tanya apa? Tanya Imam Nawawi. Syekh nanti dia mewakili. Kalau Syekh lain, Imam Nawawi ganti tempat Syekh. Itu baru tahun kedua. فلما كانت سنة 51 حججت مع والدي وكانت الوقفة تلك السنة يوم الجمعة، وكانت رحلتنا من أول رجب، فأقمت بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم نحو من شهر ونصف. Ketika tahun 51 Hijrah, 651 Hijrah, aku pergi haji bersama ayahku. Dia cukup rapat dengan ayah dia, apa-apa sebab ayah dia hantar makanan, ayah dia ambil dia, ayah dia yang dia pergi haji dengan ayah dia. Apa-apa masalah cerita dia. Kita tengok bagaimana hubungan salah satu kejayaan seorang anak tu ialah bila dia rapat, ayah dia rapat. Biasa lebih berat dengan ayah dia, dengan anak dia. Memang sekarang kita sebagai ayah terlampau sibuk dengan tuntutan kehidupan kerja. Kadang-kadang kita ada masa dengan anak-anak kita. Itu satu kesilapan. Bahkan satu yang bahaya bila hubungan antara anak dengan ayah. Sebab biasanya anak-anak kita ni bila sebelum balik, itu tugas peranan ibu lebih besar. Tapi bila dah balik, peranan ayah, sebab dia akan keluar rumah, pergi kawan sana sini. Jadi mak mana ada kekuatan nak tengok anak dia kawan dengan siapa, pergi mana. Mak lebih banyak dari rumah. Jadi bila ayah terlalu sibuk dengan bisnes dia kan, kerja dia kan, akhirnya kita tengok sekarang ni ramai generasi yang tak jadi orang. Banyak masalah remaja sebab antaranya kecuaian ayah dalam mendidik. Ayah dan mak. Tengok Imam Nawawi, dia menjadi seorang ulama yang sampai sekarang kita dapat manfaat daripada ilmu dia. Dah beberapa kurun-kurun ni, maksudnya kita ni jadi anak oleh dia ilmu ni, anak yang mengambil manfaat daripada ilmu dia. Dan bukan kita saja, seluruh dunia Islam. Imam Nawawi ni kalau kita pergi mana-mana pun, bahkan di Eropah, tanya Imam Nawawi, semua orang kenal. Orang yang ni lah, bahagian pendidikan, universiti dan sebagainya, kajian. Kalau negara Islam, kita tanyalah, sebut Imam Nawawi pergi mana, barat ke, maghribi ke, sebelah timur ke,
belah utara ke selatan ke, tanya je Imam Nawawi, semua kenal. Tak kira orang alim ke, orang biasa ke, orang awam ke, untuk ilmu ke, semua kenal Imam Nawawi. Maksudnya apa? Maksudnya itu tanda kewalian. Maksudnya Allah terima segala ilmu dan amalan dan pengorbanan Imam Nawawi. Allah jadikan, maksudnya Allah cinta dan sayang pada dia, Allah jadikan, campakkan rasa cinta dan kasih seluruh makhluk pada dia. Tadi Imam Nawawi cerita ketika tahun 651 Hijrah. Masa tu umur dia berapa? Dia lahir 631. 631 dia lahir. 651 20 kan? Jadi maksudnya tahun kedua lah. Ketika tahun kedua dia belajar di Damsyik, dia kata aku pergi dengan ayahku pergi haji jalan kaki ke Mekah. Jarak daripada Damsyik ke Mekah ni, kalau naik bas sama sekarang, naik bas 24 jam. Berhenti sekejap dekat sempadan, sambung, 24 jam. Saya dah pengalaman pergi haji, naik bas. Naik bas ni masalah dia kalau sakit perut lah, dengan perkabanan pasir. Ada sekali tu Syekh Dr. Aisam Al-Bashir, seorang ulama ni, sudah ada cerita dia pergi haji naik bas. Antara Madinah dengan Mekah je dia kata. Masa antara mana semua orang naik bas. Lalu dekat tengah-tengah perjalanan singgah makan kabsa, nasi kabsa. Lepas tu, lepas makan nasi kabsa, ni bila naik bas nak terus perjalanan ke Mekah, semua orang makan sikit pun. Nasi basi. Dia kata bila sikit pun, setiap kali jalan 5 minit baru berhenti. Setiap kali jalan 5 minit baru berhenti. Terus sampai ketika semuanya turun pada bas dan semuanya tanam bom-bom kat dalam. Semuanya tanam bom-bom di sekitar padang pasir tengah malam. Jadi memang apa tu kita zaman ni apa, zaman dulu jalan kaki atau naik unta ya. Jadi memang jihad dulu pergi haji ni. Orang dan bila sebut Haji Akbar, dia kata ayah haji tak, ayah haji bukan wukuf tu. Wukuf Haji Mak Haji Akbar. Kalau raya haji 10 Zulhijjah Haji Mak tu kan Haji Akbar. Haji Akbar ialah wukuf, maksudnya 9 Zulhijjah tu jatuh pada hari Jumaat. Selepas saya pergi haji, apa tu, wukuf hari Khamis. Dekat tamu haji tu tersebar berita kat orang Malaysia, oh tahun ni Haji Akbar, Haji Akbar. Haji Akbar bukan raya hari Jumaat, wukuf tu 9 Zulhijjah hari Jumaat, itu Haji Akbar. Jadi adalah rihlah kami di pada awal bulan Rajab. Maksudnya Imam Nawawi bertolak pada Damsyik, jalan kaki daripada awal bulan Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, berapa bulan baru sampai kan? 4 bulan lebih baru sampai ke Madinah dan Mekah. Lalu kami sampai di Madinah dan kami berada di Madinah sebulan setengah. Baru kami pergi Mekah. Maksudnya dia sampai bulan Syawal. Ayah dia berkata, ayah dia ni cerita sepanjang perjalanan apa berlaku sepanjang perjalanan daripada Damsyik ke Mekah. Walamma tawajjahna lirrahili min Nawa, daripada Nawa, dia berjaya pada Nawa ke Mekah. Akhazathu al-humma ila yaumi Arafah. Walam yata'awwah qat falamma udna ila Nawa wa nazala ila Dimashq sabballahu alaihi al-ilma sabba. Falam yazal yashtagil bil ilmi wa yaktafi athara Syekh Abi Ibrahim Ishaq fil ibadah min as-salati wa siyam ad-dahr wa az-zuhd wal wara'. Falamma tuwfiya Syekhu izdada ishtighaluhu bil ilmi wal amal wa hajja marratan ukhra. Ayah dia cerita masa tu umur dia 20 tahun ni. Dia kata start saja bertolak daripada kampung dia Nawa. Nawa ni dekat dengan Damsyik lah. Jarak dengan Damsyik lebih kurang 85 km. Tolak ke Nawa pergi ke arah apa tu, sekarang ni Jordan, lepas Jordan masuk sempadan, so, terus sampai ke Madinah kemudian Mekah. Di perjalanan mereka bukan 4 bulan lebih kan.
Ayah dia cerita, start saja bertolak pada Nawar, Imam Nawawi Allah Ta'ala uji dengan demam panas, sakit demam panas. Dan demam tu tak hilang sampailah hari Arafah. Daripada awal awal Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, 10 Zulhijjah, Mekah, apa tu hari Arafah 9 Zulhijjah. Hari Arafah baru sembuh demam panas dia tak ada apa. 5 bulan 10 hari, 5 bulan 9 hari, 5 bulan 9 hari Imam Nawawi dalam keadaan perjalanan musafir daripada Nawar ke Mekah selama 5 bulan 9 hari dia sakit. Dan ayah dia kata walam yata'awwah qad, tak pernah sepanjang perjalanan sakit demam panas tu dia mengeluh ataupun tak. Biasa alhamdulillah, syukur. Akhlak dan hubungan yang rapat dengan Allah Ta'ala. Sebab dia nampak itu semua qada dan qadar daripada Allah. Apabila kami pulang ke Nawar daripada haji itu, dia pun sambunglah belajar di Damsyik. Ketika itu umur dia berapa, dah 21 tahun. Lalu lepas berkat haji itu dan berkat kesabaran sepanjang perjalanan pergi haji dan pulang, Allah Ta'ala mencampakkan ke dalam hati Imam Nawawi ilmu dengan campakan. Maksudnya tuang ilmu setuang-tuangnya. Itu sentiasalah dia naik taraf dia, naik pangkat, naik apa tu ilmu dia. Sehingga semua guru-guru dia semua kita kata hormat dia dan kedepankan dia, akui kehebatan ilmu dia. Sehinggalah dia mengikut sebiji dengan perjalanan Syekh Abu Ibrahim Ishaq Al-Maghribi tadi, dalam semua, dalam ibadat, dalam sembahyang, dalam puasa, dalam zuhud, dalam warang, sifat-sifat yang mulia. Ketika Syekh dia meninggal, bila Syekh dia meninggal tahun berapa? Tahun 650. Maksudnya lepas gaji dah hampir 51 kan. Ratus 50 lebih. Maksudnya bukan 150, 650 lebih, mungkin 54, 55 gitu lah. Ketika itu bertambahlah masa dia dengan ilmu dan amal. Dia tak sibukkan diri dia melainkan dengan ilmu dan amal. Mengaji, mengajar, beramal. Mengaji, mengajar, beramal. Imam Nawawi cerita ketika dia mengaji, masa dia mengaji kat apa tu Darul Hadis Al-Ashrafiyah, Imam Ibn Attar, anak murid dia cerita, dia kata Syekh dia cerita Imam Nawawi beritahu dia bahawa kuntu aqra'u kulla yawmin 12 darsan 'ala al-masyayikh syarhan wa tashihan. Setiap hari aku baca 12 pelajaran, 12 kuliah, 12 kitab. Di ke atas syekh-syekh aku, sama ada dengan syarat ataupun tashih. Tashih maksudnya dengan dhabit, bukan hanya mendengar. Syekh dan asli datang beritahu kawan dia datang kelas, tapi dia hanya mendengar, dia bukan mengaji kan? Mengaji ni kena ada kitab, kena ada kelak, kena ada pen, kena ada muzakarah, kena ada hafazan. Jadi Imam Nawawi kata 12 kelas, 12 pelajaran. On the way. Satu hari 12 pelajaran ni, banyak tu. Darsain fil wasit, 2 kelas dalam kitab Al-Wasit. Al-Wasit ni kitab apa? Kitab Fiqh Syafi'i, dikarang oleh siapa? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, lebih kurang 2 jilid. Dan satu pelajaran dalam kitab Muhazzab.
Al-Muhazzab karangan Al-Imam Asy-Syirazi, pengarang kitab Al-Qamus. Satu pelajaran dalam kitab Al-Jam'u Baina Sahihain karangan Al-Muhaddis Al-Humaidi Al-Andalusi. Kitab yang menghimpunkan antara hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang muttafaq alaih. Wa darsan fi Sahih Muslim, dan satu pelajaran dalam kitab Sahih Muslim. Wa darsan fil Luma' li Ibn Jinni, satu pelajaran dalam kitab Luma' karangan Ibnu Jinni dalam ilmu nahwu. Ini bukan Luma' usul fiqh, ini Luma' ilmu nahwu karangan Ibnu Jinni. Wa darsan fi Islahil Mantiq li Ibn Sikit fi Lughah, satu kelas, satu pengajian dalam kitab Islah Mantiq karangan Ibnu Sikit dalam ilmu lughah, ilmu bahasa Arab, sastra. Wa darsan fi Tasrif, dan satu kelas dalam ilmu sharaf. Dan satu kelas wa darsan fi Usul Fiqh dalam ilmu usul fiqh, wa darsan fi Asma'ir Rijal, wa darsan fi Usuliddin, dan satu kelas dalam ilmu Asma'ur Rijal, ilmu mustalah dan ilmu Asma'ur Rijal, mengenal para perawi sama ada jarh wa ta'dil, dan satu kelas dalam ilmu Usuluddin. وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل وإيضاح عبارة وضبط لغة. وبارك الله لي في وقتي واشتغالي وأعانني عليه. Jadi mana kata setiap kelas, setiap hari itu 12 kelas, setiap kelas aku duduk dalam keadaan belajar betul-betul. Bukan dalam keadaan mengantuk, kalau tidur, kalau dengar saja masuk sini kelas ni. Dia kata aku tulis dan aku tafsir, aku dhabit ibarat, apa saja yang ibarat yang masalah aku jelaskan. Ada soal jawab, ada dhabat lughah dan sebagainya. Dan Allah telah memberkati pada waktuku dan kesibukanku menuntut ilmu, dan Allah telah menolongku, beri kekuatan kepada aku. Tengah-tengah belajar tu tiba-tiba terlintas Imam Nawawi kata, khatara li al-ishtighal bi ilmi fashtaritu qanun. Lepas habis satu peringkat belajar ilmu agama ni, dia terlintas dalam fikiran dia nak mengaji ilmu perubatan. Lalu dia pun beli kitab Al-Qanun karangan Al-Imam Ibn Sina. Lalu aku pun, dia kata, berazam untuk mengaji ilmu perubatan pula, tukar pengkhususan. Tiba-tiba hatiku menjadi gelap, dan aku bangun pagi beberapa hari. Selama beberapa hari aku bangun pagi dalam keadaan tak boleh nak buat apa, sebab hati gelap. Nak baca tak faham, nak buat apa pun tak boleh, itu saja. Lalu aku berfikir, siapa jadi macam ni? Macam mana boleh jadi jam habis? Lalu dia kata mungkin dia terlintas, mungkin sebab aku dah tukar semangat dan azam daripada nak mendalami ilmu agama pergi pada ilmu perubatan. Lalu dia pun jual balik kitab Al-Qanun yang dia beli tu. Lepas dia tu, dia rasa hati dia terang balik, dan boleh bergerak balik, semangat balik. Roh tu belajar datang balik. Para ulama mengulas kejadian ini. Adakah kerana ilmu perubatan ni tak bagus? Jawapan dia ialah bahawa Allah Ta'ala ni bila dia ciptakan manusia, dia telah bahagikan setiap manusia ada cenderung. Setiap seorang ada pengkhususan. Dan manusia ni lemah, dia tak boleh nak kuasai semua. Semua ada jadi engineer, boleh jadi doktor, boleh jadi kan, ulama boleh jadi juga. Semua jadi mana boleh. Sebab ilmu Allah tu luas. Dan setiap ilmu kalau kita nak kuasai perlu pada pengkhususan. Jadi orang yang bijak ataupun orang yang berakal ialah dia kenal diri dia, kat mana Allah letak dia. Setiap orang dia lebih tahu kat mana Allah letak dia. Allah letak dia dalam bidang sains ke, sastra ke, bidang agama ke, bidang kerja buruh ke, bidang mekanik ke, apa saja dia lebih kenal. Macam mana nak tahu? Dia tengok minat dia. Benda yang dia mengaji mudah, maksudnya itu bidang dia. Allah tidak Nabi SAW kata apa? I'malu kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah, bekerjalah. Setiap seseorang itu akan dipermudahkan mengikut untuk apa dia diciptakan.
Sebenarnya Allah Ta'ala jadikan manusia macam tu kan. Kalau tidak, kalau semua manusia satu minat saja, tergendala lah hidup di dunia. Semua orang nak jadi ulama kan. Siapa nak kerja pergi tangkap ikan, cucuk tanam padi contohnya. Semua orang alim belaka kan. Sebenarnya semua orang misalnya satu minat saja, jadi tergendala lah hidup atas dunia. Jadi Allah yang maha bijaksana, dia telah menanam dan setiap insan minat tertentu. Jadi Imam Nawawi ni Allah dah kehendaki, macam tadi kita mula baca sejarah hidup dia, memang Allah Ta'ala ciptakan dia untuk agama, untuk ilmu agama. Sejak pada kecil lagi kan, bagaimana dia sejak pada kecil lagi Allah masukkan hati dia tak suka benda-benda yang sia-sia, suka untuk siasat baca Quran. Dia bangun tengah malam, masa tu umur dia 7 tahun, dia dah nampak dah malam yang terpadam kan. Apa tu, budak-budak semua main seronok tempat dia dah. Dia suka baca Quran semua dia. Dia kata Quran ketika umur dia kecil lagi kan. Jadi memang Allah Ta'ala dah cipta dia untuk agama, untuk khidmat pada agama. Dan macam saya sebut tadi, manusia ni lemah, tak boleh semua benda yang nak buat kan. Ada satu kata orang putih yang Nabi SAW kata, khudul hikmata wala yadurruka min ayyi bi'ain kharajan. Ambillah hikmah dan tidak memudaratkan kamu daripada mana dia keluar. Yang hikmah. Jadi antara hikmah betul orang putih ni, dia kata apa? The man who knows everything is master of none. Orang lelaki adalah seorang yang dia tahu semua benda, maksudnya dia satu benda pun tak master, satu benda pun tak kuasai. Semua dia tahu sikit-sikit, satu benda pun dia tahu. Sebab tu antara orang jahil, bila kita tanya, semua dia tahu. Aku jahil. Kalau orang berilmu, bukan semua benda yang ditanya dia boleh jawab kan. Imam Malik ditanya berapa soalan, 71 soalan, jawab 4 je. Jadi Imam Nawawi, hikmah di sebelah ini Allah nak terangkan bahawa engkau ni aku ciptakan untuk khidmat pada ilmu kamu, khususkan. Barulah, dan satu lagi, betul, sayang umat Islam sekarang ni tak faham benda ni, dan lebih difahami oleh Barat sebab tu mereka maju. Dan Allah sebut dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah sentiasa mengangkat, yang mubarak, sentiasa, memang perbuatan Allah sentiasa mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu, dan orang-orang yang berilmu beberapa darjat lebih tinggi daripada orang yang beriman. Jadi seorang tu kalau dia beriman saja, dia tanpa ilmu, tengok orang yang beriman dan berilmu, darjat lebih tinggi lah orang yang beriman dan berilmu. Dan ilmu dunia dan ilmu akhirat kan, Nabi SAW sebut, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang nak dunia, maka wajiblah dia untuk, hendaklah ke atas dia untuk ilmu. Maksudnya wajib dengan ilmu. Tak mungkin dapat dunia dengan jahil. Dan siapa nak akhirat, wajiblah dia untuk ilmu. Dan siapa nak dua-dua sekali pun, wajiblah dia menuntut ilmu. Jadi Barat sekarang memahami bahawa manusia ni lemah, dia perlu pada khususan, dan ilmu itu tidak akan maju melainkan dengan spesialis, dengan tumpuk kan, baru maju. Sebenarnya tak usah kata ilmu kan. Benda yang kita kata, benda yang sebenarnya tak ada faedah mana pun, tapi orang sekarang ni letakkan kedudukan yang tinggi macam sukan. Sukan ni dalam Islam sekadar untuk riyadhah dan untuk kesihatan, tapi jadikan dia sebagai tujuan hidup. 24 jam dia pergi bola kan? Bangun pagi bola, tidur pun bola, tengah hari pun bola, sampai jadi main bola, gaji dia begitu tinggi sekali, yang boleh jual beli main bola tu juta-juta kan? Zaman sekarang ni zaman yang dah ribut. Itu pemain pun kalau tak lupus penuhnya, takkan jadi profesional. Ditambah ilmu agama, kena tumbuh. Maksudnya orang yang nak jadi ulama, daripada kecil dia kena dididik daripada kecil. Minat dia, kita tengok minat dia pada ilmu agama, dan kita lorong dan kita bantu, dan dia kena tumbuh ilmu agama saja. Ilmu lain dia belajar juga, tapi secara ambil tahu sajalah, tak mendalam. Tapi orang agama dia kena pulun sungguh lah, baru dia jadi ulama, baru dia jadi pakar kan. Kalau sekejap nak ngaji, sekejap nak buat bisnes kan, sekejap mengaji, sekejap nak pergi sana pergi sini kan, tak jadi ulama kan. Ulama ni dia kena 24 jam kitab, baru dia jadi ulama. Dan semua ilmu macam tu perlu pada tumpuan kan, perlu pada pengkhususan. Jadi Allah nak tunjuk di sini pada Imam Nawawi bahawa
Engkau ni aku ciptakan untuk agama, untuk khidmat agama. Sebab tu bila dia ada cenderung untuk tukar profession, tukar fokusan pergi pada ilmu perubatan, tiba-tiba hati dia tak reti. Hati dia dan fikiran dia, akal dia tak boleh ikut. Sekali tu Iblis, syaitan, dia cuba untuk goda Imam Nawawi, untuk sesatkan Imam Nawawi. Imam Nawawi cerita pada anak murid dia Ibn Attar, wa kuntu maridan bil madrasati ar-rawahiyyah fa baina ana fi ba'd al-layali fi as-saffati sharqiyyati minha wa walidi wa ikhwati wa jama'atu min aqaribi na'imuna ila jambi idh nashatani Allahu mu'afani min al-humma فاشتاقت نفسي إلى الذكر فجعلت أسبح فبين أنا كذلك بين الجهر والإسرار إذا شيخ حسن الصورة وجميل المنظر يتوضأ على حافة البركة وقت نصف الليل أو قريب منه فلما فرغ من وضوئه أتاني وقال لي يا ولدي لا تذكر الله تشوش على والدك وإخوتك وأهلك ومن في هذه المدرسة فقلت يا شيخ من أنت؟ فقال أنا ناصح لك ودعني أكون من كنت. Nawawi kata satu hari aku sakit di sekolah Ar-Rawahiyah ni, Madrasah Ar-Rawahiyah. Dan bila aku sakit teruk, ayah aku pun turun, adik-adik aku pun turun bersama datang ziarah aku. Kemudian kawan-kawan aku pun datang jaga aku lah kan. Satu malam ketika mereka semua sedang tidur, aku ni terlantar sakit lah. Tiba-tiba aku rasa Allah Ta'ala sembuhkan aku dan merasa badan aku cergas dan sihat. Aku pun rindu untuk buat ibadat, bangun untuk berzikir, untuk sembahyang sunat. Ketika aku sedang berzikir antara jahar dan israr, sekejap aku angkat suara sikit, sekejap aku secara israr, secara sirri, secara perlahan-lahan dalam hati. Tiba-tiba muncul seorang syekh, seorang orang tua yang dalam keadaan muka dia sangat cantik, sangat jernih, muka dia bercahaya, jamil manzar, cantik pakaian dia, sedang berwuduk dekat tepi kolam di tengah-tengah malam, dekat dengan aku, dekat dengan madrasah dia. Selepas dia selesai berwuduk, dia datang kepada aku. Kemudian dia kata kepada aku, wahai anakku, ya waladi la tazkurillah ta'ala, wahai anakku, janganlah kamu terus berzikir kepada Allah. Jadi syekh yang hebat ni dengan serban dia, dengan jubah dia, dengan cahaya, muka dia bercahaya, datang kepada aku. Janganlah kau duk berzikir. Apa janganlah berzikir? Tushawish ala walidika, kau buat bising ke atas ayah kau sedang tidur, adik-adik kau sedang tidur. Kau buat bising kat atas kawan kau sedang tidur, dan orang di sekolah ni yang sedang rehat. Lalu Nabi kata, ya syekh, man anta? Wahai syekh, siapa kau? Syekh dia kata, tak jawab. Dia kata, aku ni nasihun laka, aku ni main nasihat kepada kau. Biarlah aku ni adik siapa pun kan, kau tak boleh tahu siapa aku. Yang cukup kau tahu, aku ni datang nak nasihat kepada kau. Lalu Imam Nawawi kata, ketika itu terlintas dalam hati aku, ni syaitan, iblis. Terus aku ucap kataan ni kuat-kuat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Warfa'tu sawti bitasbih, dan aku angkat suara aku dengan tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Tiba-tiba lelaki ni terus lari, dan dia keluar, dia terus hilang gitu. Ini iblis. Jadi itulah sedikit daripada kisah Imam Nawawi, kehidupan dia. Dan dia meninggal tahun 675. Jika tu umur dia 45 tahun. Kitab karangan Imam Nawawi ni sangat banyak. Ada yang panjang lebar, ada yang ringkas. Di antara kitab yang ringkas yang terkenal seluruh dunia ialah dua kitab, iaitu kitab Riyadhus Shalihin yang insya-Allah kita akan baca ni. Yang kedua ialah kitab Al-Azkar. Dua kitab ni memang pergilah mana-mana negara Islam, tanya semua orang tahu, dan diterjemahkan lebih, mungkin dia kata seluruh bahasa di dunia. Sehingga kan pepatah orang-orang Arab, pepatah ni lah, pepatah orang awam,
bi'addar washtari azkar. Bi'addar washtari azkar. Juallah rumah kamu dan belilah kitab azkar. Pentingnya kita azkar. Kita mengumpulkan seluruh zikir-zikir yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang 24 jam. Sehingga kan kamu, maksudnya kalau lah kita azkar tu tak ada dan kamu jumpa dengan harga yang sangat mahal, sehingga harga dia lebih daripada harga rumah, terpaksa jual rumah untuk beli kitab azkar jilid kan. Maka juallah rumah kamu dan belilah kitab azkar. Menunjukkan pentingnya kita azkar. InsyaAllah semua kita ada kitab azkar. InsyaAllah. Jadi sementara tunggu Syekh ni kita baca mukadimah dulu. Nah, insyaAllah kita tak mula lagi. Pada malam ni kita mulakan dengan mukadimah. Kitab Riyadhus Shalihin ini ialah sebuah kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis adab. Hadis adab. Ada juga beberapa hadis tentang hukum hakam, tapi hukum hakam yang fadilat lah, bahagian fadilat, sunat, makruh dan sebagainya. Di bahagian, tapi seluruhnya kitab Riyadhus Shalihin ini kitab yang mengumpulkan hadis-hadis berkaitan dengan adab. Ada beberapa hukum fiqh yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Ada beberapa hukum fiqh yang patutnya orang yang baca kitab Riyadhus Shalihin ini bila datang sudut fiqh sebenarnya dia kena rujuk kitab fiqh. Dia tak boleh baca hadis ni, dia faham macam ni, dia kata oh so hukum ni macam ni. Kita baca hadis yang berkaitan dengan hukum hakam, kita rujuk apa ulama fiqh kata. Dan kita pandai-pandai istinbat keluarkan hukum fiqh kan. Nah, itu golongan Wahabi lah yang pandai istinbat tu kan. Tapi kita hormat perkhususan kan. Hadis yang berkaitan dengan hukum hakam, halal haram, kita kena rujuk kita fiqh kan. Jadi insyaAllah ada apa-apa hadis yang berkaitan dengan hadis. Tak banyak hadis hukum hakam dalam kitab Imam Nawawi ni. Banyaknya hadis-hadis fadail. Tapi kalau ada hadis hukum hakam, kita akan rujuk kepada kitab fiqh. Mari kita baca mukadimah. Semua ada kitab ke? Hukum ada kitab? Ada. Yang hadir ni semua pandai bahasa Arab. Kita belajar bahasa Arab. Untuk masalah seminggu 1 jam ke, kena mulakan daripada sekarang. Kita boleh baca Quran dari kecil lagi kan. Dan kita boleh kuasai bahasa orang putih, bahasa macam-macam kan. Tapi kenapa kita tak usaha untuk kuasai bahasa Arab? Ada satu fatwa Imam Syafi'i, tapi fatwa tu tidak muktamad dalam mazhab Syafi'i. Anak-anak murid Imam Syafi'i ketika kaji balik fatwa tu bukan pendapat tu tidak diiktimadkan, bukan qaul yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i sendiri fatwa dia apa hukum belajar bahasa Arab? Fardu ain kan. Kalau paling kita fardu kifayah. Kita buat orang lain tak payah. Bukan orang yang buat kita tak payah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi wa bikum. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril layla 'alan nahar tadhkiratan liulil qulubi wal absar fatabsiratan lidhawil albabi wal i'tibar alladhi ayqadha min khalqihi man istafah فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والابتكار ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسقطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang satu, yang Esa, Al-Qahhar, yang Maha keras hukumannya, Al-Qahhar yang Maha keras kekuasaannya, Al-Aziz Al-Ghaffar yang Maha mulia, yang Maha pengampun, Mukawwiril Laili 'alan Nahar, Tuhan yang memasukkan, yang menukarkan malam ke atas siang dan siang ke atas malam. Tazkiratan liulil qulubi wal absar. Kenapa Allah Ta'ala jadikan pusingan malam dan siang
tazkiratan liul qulubi wal absar, sebagai peringatan kepada orang-orang yang mempunyai hati-hati dan pandangan-pandangan. Orang yang mempunyai hati-hati dan pandangan mata kasar. Dia ada dua mata, satu mata hati, satu mata kasar. Jadi tapi kalau orang tu dia buta mata kasar, buta mata, dia boleh beza tak malam dengan siang? Tak boleh beza Tapi orang yang sejak dilahirkan dia buta, boleh beza malam dengan siang. Tapi orang yang mata dapat lihat tapi hati buta, itu pun tak dapat faedah daripada putaran malam dan siang. Dia tak nampak kebesaran Allah. Wa tabsiratan li dzawil albab wal i'tibar, dan sebagai penerang dan petunjuk jalan bagi orang yang mempunyai fikiran dan mengambil i'tibar. Dialah Tuhan yang menghidupkan dan mengejutkan daripada kalangan makhluknya manusia-manusia yang dia telah pilih. Lalu dia telah masukkan rasa zuhud ke dalam hati mereka terhadap negeri ini, yakni dunia. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala, dia ni Allah, dia menyebutkan mereka dengan perasaan muraqabah, maksudnya perasaan mengawasi, bahawa menyedari bahawa Allah sentiasa melihat dan sentiasa berfikir. Jadi daripada kalangan banyak-banyak makhluk ciptaan Allah ni, manusia, maksudkan manusia yang jin, Allah yang pilih siapa di kalangan mereka untuk Allah kejutkan kelalaian daripada hati mereka. Lalu mereka sedar bahawa hidup ni bukan atas dunia saja. Dunia ni hanyalah jambatan untuk ke akhirat, dan hidup atas dunia ni sekejap. Lalu dia mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku di hadapan mata dia. Lalu dia sedar bahawa dunia ni bukan tempat untuk tinggal selama-lamanya, tapi dia adalah jambatan ke akhirat, dan dia titian untuk ke kehidupan yang lebih sempurna. Lalu dia pun sentiasa sibukkan diri dia dengan sedar bahawa Allah melihat, ingat sesuatu apa saja dia buat akan disoal di hadapan Allah. Semuanya adalah amal. Apa dia nak buat, apa saja dia nak ambil tindakan, dia tanya dulu, apa tindakan yang kau akan buat ni, Allah redha ke, Allah murka, yang haram. Dan sentiasa melazimi untuk mengambil pengajaran dan mengambil faedah. Dan Allah mentaufikkan mereka, golongan-golongan yang dikejutkan mata hati mereka untuk istiqamah melakukan ketaatan dan membuat persediaan untuk menghadapi negeri yang kekal abadi, iaitu akhirat. Dan sentiasa mengawasi daripada perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah dan mewajibkan dan menyebabkan kepada negeri kecelakaan, iaitu di neraka. Dan Allah Ta'ala taufikkan mereka untuk menjaga keadaan itu, sentiasa istiqamah, sentiasa berzikir, sentiasa muraqabah, sentiasa berfikir, sentiasa mengambil pengajaran, tak buang masa, sentiasa buat persiapan dan persediaan untuk menghadapi akhirat. Allah taufikkan mereka untuk istiqamah ke atas keadaan itu, ma'a taghayyuril ahwali wal atwar, bersama bertukar-tukarnya keadaan dan marhalah. Maksudnya ketika senang pun mereka hamba Allah, ketika susah pun mereka hamba Allah, ketika aman pun mereka hamba Allah Ta'ala. Ketika berlaku fitnah dan berlaku peperangan pun mereka adalah hamba Allah. Apa saja pertukaran suasana hidup, kaya ke, miskin ke, susah ke, senang ke, jahil ke, ada ilmu ke, mereka adalah hamba Allah. Ketika aman ke, kecoh ke, mereka adalah hamba Allah. Tetap jaga yang penting ialah keridhaan Allah. Semoga Allah jadikan kita daripada golongan ini. Ahmaduhu wa ablagha hamdin wa azkah wa ashmalahu wa anma. Aku memuji dia, yakni Allah, ablagha hamdin, dengan pujian yang paling tinggi, wa azkah, dan paling suci, wa ashmalahu wa anma, dan aku memuji dia, yakni Allah, dengan pujian yang paling sempurna dan paling subur.
Wa ashhadu an la ilaha illallahul barrul karim ar-raufur rahim. Dan aku menyaksikan bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan yang layak disembah, dipuji dan dipuja, diabdikan diri, diesakan melainkan hanyalah Allah. Tiada Tuhan yang maha berkuasa melainkan Allah, Al-Barrul Karim, yang maha berbuat baik, Al-Karim dan maha mulia. Ar-Rauf, Al-Bar ni maksudnya yang selalu buat baik. Allah biasa buat baik pada hamba dia. Ar-Raufur Rahim, yang maha penyayang lagi maha pengasihan. Asyhadu anna Muhammad, Ar-Rauf ni yang maha lembut pun boleh juga. Ar-Rauf maksudnya Allah apa tu memberikan itu hambanya dengan Allah tidak menyeksa direct orang-orang yang melakukan maksiat atau mendahaki Allah, tapi Allah biarkan agar-agar dia taubat, dia kembali bertaubat. Kita umat Nabi Muhammad SAW tak seperti umat terdahulu. Umat terdahulu kalau buat dosa kena bayar cash ya. Betul kan, azab dalam tu juga. Tapi umat Nabi Muhammad SAW diberikan dengan berkat Nabi SAW, maka ditangguhkan azab. Mudah-mudahan mereka bertaubat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, al-hadi ila siratin mustaqim, wa da'i ila dinin qawim. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ali kullin wa sairis salihin. Dan aku menyaksikan bahawa sesungguhnya Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya, kekasihnya dan kecintaannya, yang memberi petunjuk pada jalan yang lurus, yang mengajak kepada agama yang teguh dan kuat. Selawat-selawat, rahmat-rahmat Allah dan keselamatan dan keamanan ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas sekalian para anbiya, dan ke atas keluarga keluarga setiap para anbiya dan sekalian orang-orang yang saleh. Amma ba'du. Baik, amma ba'du ni siapa yang mula menggunakan teknik ungkapan ataupun berbicara ni? Iaitu Nabi SAW. Amma ba'du ni maksudnya adapun selepas daripada itu. Selepas daripada apa? Di sini ada mudhaf ilaih yang diazahkan. Amma ba'dal basmalah walhamdulillah wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqad qala Allah Ta'ala. Jadi disunatkan untuk kalau kita berkhutbah ataupun kita berceramah, kita nak bercakap pun, Nabi SAW tidak akan, kalau nak nasihat ke, nak khutbah ke, nak beri ucapan, baginda akan mulakan dengan bismillah dan alhamdulillah dan selawat. Kemudian baginda akan kata amma ba'du. Ada kadang-kadang baginda tambah dengan syahadah, penyaksian, mengucap dari dua kalimah syahadah. Jadi bismillah, alhamdulillah, selawat, kemudian mengucap dua kalimah syahadah. Kemudian amma ba'du, barulah kita sampaikan tujuan kita bercakap, matlamat kita bercakap, tujuan kita bercakap. Jadi intro ni, kemudian dengan perkataan amma ba'du selepas itu, siapa yang mulakan mengasaskan? Nabi SAW. Sebelum daripada itu, para fuqaha ataupun sastrawan Arab, ketika mereka berpidato, berceramah, mereka tak pernah guna teknik ni, amma ba'du. Jadi amma ba'du ni antara, kalau kita baca kitab balawah atau kitab adab sastra Arab, para ulama ilmu bahasa Arab ni mereka menghuraikan dan memperhalusi kesenian dan keindahan bahasa melalui perkataan amma ba'du. Jadi bila kita baca, kalau kita ceramah, kalau kita berucap, kita guna teknik, kemudian kita niat mengikut sunnah, maka kita dapat pahala. Dan sebab tu semua kita setiap sekarang kita para alim ulama, dia akan guna cara ni, amma ba'du. Ada setengah kitab dia ringkaskan wa ba'du, yang mesti ada perkataan ba'du. Kalau belajar bahasa Arab, ba'du ni apa i'rab dia? Betul. Apa i'rab dia? Set. Allah. Rafa. Salah. Apa tahu? Apa i'rab ba'du?
Madu kalimatun mabniyatun ala dhammi. Mabni ala dhamm fi mahal. Dia ikutlah keadaan dia mahal apa? Mabni ala dhamm. Dia dibina di atas dhamm, mabni ala dhamm. Sebab apa mabni ala dhamm? Sebab kerana ada mudhaf ilaih yang ditakdirkan makna dan lafaznya. Alhamdulillah. Masa untuk berehat. Nak mendengar tak? InsyaAllah kita berhenti dekat Amma Ba'du. Memang cantik lah. Amma Ba'du boleh berehat.